Anak kecil main api. Kecil main api. Saya ikut yang main api tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, so bertemu lagi kita dalam siri podcast yang seterusnya. Tapi kali ni tetamu kita sedikit berbeza. Yang ni mungkin anda semua tak pernah nampak lah. Yang ni sebenarnya tim cek kat Jepun. Boleh perkenalkan diri? Saya Mirza. Jawatan saya sini sebagai digital media, social media untuk konten lah. Okay, baik. So kita ada Mirza Sang ataupun Tuan Mirza lah. Okay, seterusnya kita ada seseorang yang agak baru juga dekat dalam CJ ni. So saya perkenalkan Tuan Hakimi. Okay, Tuan Hakimi silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya paling muda kat sini. Paling muda. Saya di sini sebagai Business Development Manager. Okay. Khabar semua sihat? Alhamdulillah sihat. Hari yang indah kan? Hari yang indah. Betul. Okay, so sebenarnya hari ni kita nak bincang pasal PLKN. Yang mana baru-baru ni kita tahu PLKN tiba-tiba nak mula balik. Okay. Siapa ingat hari tu PLKN sebenarnya tutup tahun berapa? Agak lama ke dia tutup. Saya dalam 2014 lebih kurang 2014 ke 2015 macam tu. Exact tarikh tak ingat. Tapi lebih kurang lah. Macam tu. So sebenarnya masa zaman saya pun saya tak dipanggil untuk PLKN lah, Alhamdulillah. Kalau dipanggil mungkin saya tak ada kat sini. Okay, tapi itulah sebenarnya isu kat PLKN ni. Kat Jepun ni sebenarnya Tuan Hakimi ada PLKN ke tak ada? Sebab Tuan Hakimi kan 12 tahun di Jepun sebelum ni kan. So ada ke tak ada sebenarnya? Lama tu 12 tahun. Saya duduk di Jepun 7 tahun. 3 tahun. So sebelum ni lah kebanyakan konsepnya macam saya dulu sebelum ke Jepun. Dia kena hadiri BTN. Biro Tata Negara. Biro Tata Negara. BTN tu sama je lah dengan PLKN kan? Dia sedikit berbeza. PLKN ni saya tengok modul dia lebih besar, lebih terperinci, lebih lengkap lah. And then dia ada banyak additional item yang ditambah baik daripada BTN. BTN ni lebih kepada penerapan jati diri lah. Maksudnya dia tak selama PLKN. Saya pergi dekat Johor ke mana camp tu. Mungkin beberapa hari sajalah. Dia bukan macam PLKN. PLKN kita pergi berapa minggu Dia 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. PLKN 3 bulan. Itulah sebab saya tak nak pergi. Jadi saya tak tahu PLKN dia 3 bulan. So berbeza lah. BTN ni modul dia lebih kepada penerapan untuk jati diri, kenal diri dan kenal bangsa, sayang bangsa lah, lebih kurang macam tu. Sayang negara. Jadi saya tak silap saya selepas 3 tahun tu, kalau you kan dulu dia ambil selepas SPM kan. So saya batch yang 3 ke 4 selepas saya tu baru start PLKN lah. Jadi dari segi apa yang berlaku dalam PLKN tu saya tak tahu sebab saya pun tak pernah join. Tapi Tuan Hakimi join BTN? BTN tu memang tak tu wajib tak wajib lah sebab bila persediaan untuk overseas lah. Jadi dia mewajibkan lah sebelum pergi tu kena attend dulu BTN. Dan benda tu tak silap saya setiap tahun diadakan memang khusus untuk student-student yang buat persediaan untuk keluar negara lah. So maksudnya wajib lah masa tu? Memang diwajibkan lah. Kita pun tak tahu apa. Kita main pergi je. Berapa lama? 3 bulan juga tak? Dia beberapa hari je. Dia cuma beberapa hari lah. Tapi dia ada sijil. Saya rasa masih ada lagi sijil BTN, Biro Tata Negara. Function ke join BTN yang macam PLKN tu tapi untuk beberapa hari? Sebab dia nak membentuk jati diri. Tapi jati diri dalam tempoh beberapa hari dia jadi macam orang kata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lah. Tak jadi apa. Dia lebih mungkin konsep dia lebih kurang macam kan kalau zaman sekolah kita ada ceramah motivasi dia. Dia akan ada satu sesi ni dia akan suruh pejam mata. Pejam mata lepas tu saya nangis bayangkan mak tak ada rumah, ayah tak ada rumah gitu. Bayangkan slipper banyak sampai rumah. Dia punya tujuan ni lah. So kalau camp motivasi ni mungkin 1 hari ataupun 1-2 hari 1 malam saja kan. So konsep dia tu mungkin bagi saya nampak sedikit samalah, cuma ini dia lebih kepada sayang kepada negara lah. Sebab kalau time tu dia ada lagu tema dia. Lagu tema dia tajuk saya tak ingat yang tu anak kecil main api tu. Kecil main api. Anak kecil main api. Kecil main
Api. Saya ikut yang main api tu. Tak, itu adalah lagu tema dia. Oh, So okey. dia akan dia macam lagu tu sendiri pun rasanya sekarang dah tak ada rasanya. Sebab dia mungkin biasalah benda yang mungkin dikaitkan dengan politik sikit lah kan. Tapi bagi saya benda tu is menyemai kasih sayang kepada negara sebenarnya. Kita sayang negara kita, kita tak nak negara kita orang cakap apa. Sebab kebanyakannya mungkin kalau pergi overseas ni dia boleh hilang lah. Jati diri tu. Hilang jati diri, hilang. Culture shock. Betul. Sayang tu boleh. Sebab tu kalau agak-agak nak terpesong sikit je kita nyanyi anak kecil main api. Okey, tak apa. Nanti video editor kita boleh tambah lagu kat dalam tengah-tengah. Tahu lagu tu tak tahu sekarang best tapi dia dah tak boleh keluar radio, tak boleh keluar TV dah tak saya ada beberapa. Oh, kena ban. Saya tak sure tapi saya yang Digantikan baca lah. saya digantikan kot dengan lagu Gemuruh Jiwa. Oh dia sama ada dimodernkan ataupun memang saya tak tahulah kan apa proses yang berlaku selepas tu. Tapi lagu tu bagi saya sangat dia menyentuh jiwa lah. Kalau dulu kita sedih lagu biasa ayah dan ibu ni kan. Dia kalau untuk BTN ni lagu anak kecil tapi tajuk dia apa saya tak ingat. Faham. Tapi Tuan Kimi, kiranya dekat Jepun ni sebenarnya ada ke tak ada benda-benda yang nak bagi diorang sayang negara ni? So kalau di Jepun yang saya nampak lah diorang ni tak ada buat konsep-konsep PLK ni memang tak ada lah. Tapi dari segi apa yang diorang buat untuk melatih kanak-kanak dia sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok dari Jepun, dia sekolah rendah daripada tadika sekolah rendah ni dia lebih memupuk perasaan untuk sayangi negara diorang, sayangi bangsa diorang ni. Yang mana memang daripada kecil ni sekolah rendah ni dia latih untuk sekolah rendah lah sebelum tu lagi lah. Maksudnya daripada tadika ni memang dia lebih kepada penerapan semangat kerjasama tu lah. Kalau mungkin ramai yang tahu kan kalau di Jepun daripada sekolah rendah ni dilatih dia tak perlukan ada cleaner dekat sekolah rendah ni. Yang mana diorang ni dah memang siap-siap buat jadual. Ada tugasan tu diberikan untuk cuci tandas sendiri, untuk lap koridor sendiri. Jadi daripada kecil ni memang dilatih, yang mana bila saya tanya kawan Jepun saya kenapa dia, so zaman sekolah rendah ni apa lagi yang dibuat. So dia cakap dia lebih kepada pembelajaran yang secara tidak langsung lah. So dia ajar peratur, kalau pergi mana-mana uniform yang sama kan. Kalau sekolah rendah kita tengok kat Jepun, mana-mana dia orang pergi, dia orang pakai topi. Topi warna kuning ke ataupun macam mana and then pakaian pun agak sama juga seragam, nak lintas jalan kena kat tangan sambil lintas. Dah lintas nak kena tunduk ke orang yang berhenti tu. Kita kalau kat Malaysia apa? Kuasa tangan je. Power of the hand. Power of the hand. Tapi di Jepun sebab dia menerapkan benda tu daripada kecil. Jadi nak contoh kalau di sekolah pun dia pun ada tempat yang bagi makanan. Tapi bagi makanan ni lebih kepada sama ada masak dekat situ ataupun dihantar daripada luar lah makanan ni. Dan nak makan tu di konsepnya makan sama-sama. Makan sama-sama. Makan dalam talam ke macam Melayu? Bukan makan dalam talam. Maksudnya yang memberi, yang tukar-tukar cedok ni semua budak-budak sama-sama dia lah. Budak-budak tu juga lah. Budak-budak tu juga akan tolong cedok bagi dekat. Oh, bukan makcik kantin yang buat kan? Bukan, dia tak ada makcik kantin. Tak ada cleaner, tak ada makcik kantin. Tak ada cleaner, tak ada makcik kantin. Dia ada yang masak tu je. Tapi yang uruskan yang lain-lain tu memang diorang diajar. Lepas makan, pergi basuh pinggan, basuh, susun balik, lap. Jadi dia menerapkan benda tu daripada kecil, yang mana bila sedikit demi sedikit dia memupuk benda tu untuk sayang kepada negara dia lah. Yang mana budaya yang diorang bawa tu memang dia ajar daripada kecil lah. Bila tanya kawan saya, sebab dia pernah tanya juga kenapa Jepun ni English dia kurang lah. So bila saya tanya dan agak terkejut lah bila jawapan dia cakap, kita orang tak belajar English sekolah rendah je kan. Sekolah menengah baru start belajar English. Ada kawan saya memang dia cakap menengah atas tu baru dia start belajar English. Lambat betul. Memang lambat. Kenapa? Sebab dia cakap memang tak ada silibus English yang masa sekolah rendah. Sekarang ni mungkin ada, mungkin international school dah start, mungkin international school of course lah. Tapi sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah kerajaan lah kita panggil. Dia orang dulunya sebelum ni memang tak ada
syllabus untuk English tu daripada peringkat tadika ke, daripada peringkat ni ke, dia belajar lebih kurang lebih kepada fun-fun, dia tak nak berat, walaupun banyak benda lain mungkin sikit dia belajar, tapi penerapan utama dia adalah untuk menerapkan jati diri. Dia lebih kepada sayang kepada negara. Dan bila baru ni saya pergi di Ibaraki lah. Di Ibaraki ni ada satu tasik tu sebelum ni dulu memang kawasan tu jadi tempat latihan. Tempat latihan pilot kapal terbang perang ni. Okay, so dekat dia ada buat satu museum lah. Museum tu sangat menarik. Saya pun baru first time masuk. Jadi bila kita masuk tu, dia cerita daripada awal. Maksudnya bahagian section yang pertama dia cerita pasal pemilihan. Macam mana dia gambar-gambar, nota-nota orang-orang yang masuk camp latihan tu. Kita boleh tengok lah. Apa yang dia orang agak terkejut lah saya tengok, sebab nak masuk tu dia ada exam. Exam tu memang cakap ini exam cerita pasal vektor lah, pasal hal laju lah apa semua. Exam kalau saya tengok pun macam kita pun tak boleh nak jawab kan exam tu. Jadi kawasan tu, museum tu, dia tak besar pun, dia kecil. Tapi dia setiap section tu dia ada penceritaan masing-masing, dan juga barang yang memang dulu-dulunya tu ada lagi, macam nampak macam dia ada kesan-kesan darah tu pun ada lagi. So dia simpan dalam frame, dia tunjuk nota-nota pilot-pilot ni kan. Kita tengok tulisan lama-lama, kita pun tak boleh nak baca kan. Memang berhantu lah Dia tak berhantu lah, tapi museum tu tujuan dia lah untuk mengingatkan kepada generasi muda ni bahaya perang, ataupun macam mana orang dulu dia punya kesusahan dia untuk menjaga negara lah. Kita ada juga kan tubuh negara untuk ingat. Tapi macam Jepun nampak lagi dia lebih jaga dia punya sejarah tu sendiri lah. Dia ada ni lah, dia ada konsep dia yang sangat-sangat menarik lah. Sebab dalam tu dia tak benar ambil gambar. Kalau ambil gambar saya boleh tunjuk, boleh pausi Dia setiap session tu berlainan. So bila dah masuk dan seterusnya ni, ada dia punya tempat training dia, macam mana dia orang tidur, jadual dia, konsep. Dulu dia cakap masa latihan ni, jadual dia orang ni ada dia pagi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad tu tak wujud. Sabtu. Sabtu. Sebab hari Jumaat, Lepas tu baru Sabtu. Sebab hari Jumaat ni kira hari sepatutnya cuti tu dia orang kena pergi training juga. Jadi dia punya strictness, dia orang belajar, and then sejarah perang, and then ada tunjukkan video. Sebenarnya ramai yang tak rela sebenarnya. Orang kata mungkin dulu tentera berani mati, ramai kazel dia apa semua kan. Tapi dia punya video tu sangat dia macam mana dia terapkan untuk sayang diri, sayang negara, dan juga kesan-kesan selepas perang tu. Dan budak-budak sekolah yang ada, yang seorang tu student universiti yang ikut sekali. So dia cerita lah memang akan dibawa ke tempat-tempat macam tu masa sekolah. Dia akan pergi kat situ, dia akan cerita ni jangan ada apa cakap sensor damai kan, jangan ada perang-perang lagi. So ini bahaya perang, tapi kita kena hargai orang yang dulu berkorban untuk negara. Jadi kita bagi saya lah, Malaysia mungkin kurang sikit museum ni. Kita ada tubuh negara, tapi penceritaan di sebalik tubuh negara tu kita tak ada satu museum khas. Maksudnya mungkin bagi saya mungkin ada nak menjaga sensitivity, sebab kita berbeza kaum kan? So di sana kalau di Jepun tu memang banyak bangsa Jepun je kan. Dia hanya ada bangsa dia saja. Dan museum tu sangat menarik. Dia ada satu, tak tahu benda tu replika ataupun benda yang betul lah. Memang ada lagi satu kapal terbang yang digunakan zaman dulu tu untuk perang apa. Jadi kawasan tu diceritakan macam mana kawasan tu dibom. Jadi benda-benda yang melibatkan jati diri negara ni memang dia orang menerapkan di peringkat sekolah. Dia tak perlu ada camp apa semua kan. Dia tak perlu nak pergi camp ke apa ke. Dia hanya ada mungkin museum tu, dan juga museum tu open untuk dibawa untuk apa, anytime kita nak pergi, kita nak tengok. Nak bawa anak pun boleh, tak ada masalah bawa anak and then cerita. Sebab dia zaman kecil pun, masa zaman sekolah pun dia dah dibawa ke situ. Jadi setiap dia ada anak pun dia akan bawa ke situ untuk
ajar anak dia berkenaan dengan sejarah dia. Faham. Tapi sekarang ni kan bila kita dah kerajaan decide nak start balik PIKN ni. Macam mana Wiza sang rasa patut ke, wajar ke semua tindakan begini dibuat? Sebab had umur pun sampai 35 tahun boleh masuk. Kalau macam kita tengok daripada side Tuan Hakimi cakap pasal Jepun sendiri kan. Saya setuju, tapi untuk PIKN tu diadakan sampai limit umur 35 tu saya tak setuju lah. Sebab satu tu komitmen. Komitmen umur-umur yang dah dekat 35 kan, kita kan ambil lah 25 lah. Ada yang dah kahwin dan dah ada anak. Lepas tu kalau nak tinggal family sampai 3 bulan, jadi masalah. Siapa nak tanggung pula kan? Betul, siapa nak jaga anak semua? Nak jaga anak. Bini pun tak terjaga nanti kan. Tahu-tahu bini pula pergi dengan orang lain kan. Balik-balik. Kalau laki dia tiba-tiba ada bini muda. Laki-laki ada bini muda pula pun jadi problem juga kan. Sebab saya perasan juga macam orang komplain kat dalam Twitter ke ataupun Facebook ke kan. Dia cakap seolah-olah macam kerajaan menekan. Tapi allowance pun, berapa allowance yang kerajaan mampu bagi kalau dah seorang level eksekutif ataupun level manager kan. Takkan nak berhenti kerja semata-mata nak pergi PIKN, atau adakah sebuah syarikat akan bayar dia semasa dia dalam PIKN tu? Itu yang jadi problem lah. Sebab okey, bayangkan itu kita cerita yang dah berkahwin, yang janda, yang duda dan ada anak. Anak nak letak mana? Nak jaga macam mana? Takkan nak letak pengasuh 3 bulan. Dah lah tak bekerja. Lepas tu nak kena keluarkan duit lagi. Kerajaan pula boleh support ke benda tu. Kalau katakan allowance minimum 2,000. Sekarang pun kita tahu kos harga makanan pun mahal. Tak cukup 2,000. Tak cukup. Kalau anak 3, anak 3, anak 4, tu dah jadi problem lah. Sebab kat situ saya perasan macam bukan tu je lah. Bukan itu masalah tentang kewangan, sama ada nak jaga anak, family nak uruskan kalau ada yang sakit, OKU ke apa. Itu yang saya rasa macam tak setuju lah kalau sampai 35. Cukup lah kalau umur daripada habis sekolah tu 17 tahun sampai ke 19 ke 20 tu okey lah. Sebelum dia masuk universiti lah. Tu pada saya ikut. Tapi secara dasarnya bersetuju dengan konsep PIKN ni, tapi perlu ada kajian yang lebih mendalam lah berkenaan berkaitan dengan had umur tu. Sebab dia berkait langsung dengan macam ceritakan lah, macam dia berkait langsung dengan situasi kehidupan dia lah. Sebab syarikat dah tentu syarikat takkan nak membayar 3 bulan atau 3 bulan, kalau dia kata 3 bulan 3 bulan gaji. Sebab dia takkan nak bekerja kan sana. Dah kena kawat, dah kena pegang M16, dah kena ni. So banyak benda lah kat situ. Saya rasa macam kerajaan nak keluarkan satu statement tu, dia kena berfikir dulu lah kot. Itu ada kajian. Tapi sebenarnya diorang tumbuhkan balik ni benda yang bagus. Sebab kalau tengok sekarang, kita punya generasi muda, Gen Z kita, orang kata macam makin manja. So bila adanya PIKN balik ni, diorang macam belajar berdikari lah. Belajar berdikari sebab kita tak ada daripada yang kat Jepun tadi tu kan. Basuh jamban sendiri, ciduk makanan sendiri. Yang tu tak ada kat Malaysia. So itu kalau kita buat sekarang memang ni lah kan, cari parents-parents macam anak saya kena basuh jamban sendiri, apa kes ni? Cikgu sekolah buat apa? Tu memang parents akan tentang lah nanti kan. So sebenarnya dia memang bagus untuk membentuk masyarakat yang sayangkan negara. Sebab kan ada baru-baru ni kan, kalau kita tanya sesiapa pun, tanya budak-budak muda sekarang pun, apa bendera ni negeri mana? Negeri mana, daerah mana pun sekarang budak-budak tak tahu. Ataupun saya tak tahulah sama ada tu konten. Tapi ada yang tak tahu daerah tu dekat mana. Contoh Pedas Linggi. Pedas Linggi ada? Pedas Linggi? Pedas Linggi kat Johor kan? Salah Negeri Sembilan. Saya lah Gen Z tu. Nampak? Ini lah kena join PIKN. Ini wajib join PIKN ni. Jangan tolak. So macam tu lah. Dia kita pasal macam jati diri seorang Malaysia tu tak ada. Yang dia banyak, kalau isu sensitif tu kalau saya sebut dia akan jadi masalah lah. Contohnya kan, jati diri sebagai seorang Malaysia tu dah tak ada, tapi jati diri kemelayuan tu kuat. So macam kita baca dalam Facebook apa benda, apa-apa yang penting Melayu, yang penting India, yang penting Cina, macam tu. So kita nak memupuk penyatuan tu memang kena ada PIKN lah sebenarnya. Cumanya had umur tu, had umur tu mungkin tak logik. Tapi bagi saya agak logik sebab dia macam ni sekarang ni
kalau orang tu dia memang tak pernah keluar daripada tempat dia, maksudnya macam dia tak pernah masuk sekolah asrama, tak pernah belajar luar daripada daerah tempat dia belajar ke apa ke, dia memang kurang social skill, kurang survival skill. Dan orang ni saya pernah jumpa sampai umur dia 31 tahun pun dia masih lagi bergantung dengan orang lain untuk nak survive. Sebab dia tak pernah keluar, tak pernah dia expose dengan benda-benda yang kena berdikari ni lah. So kalau nak kata tu sebenarnya umur 35 tu dia logik lagi sebenarnya. Sebab masih ada lagi golongan umur yang 35 ni yang tak tahu lagi nak berdikari. Dan yang jadi biawak hidup. Kalau tentera sebenarnya had umur dia sampai 40 tahun kan. Ada yang kurang. Dia tentera dia kira tahun servis. So kalau contoh dia start pada umur 15 sampai 35 20 tahun, 35 dia dah pencen lah. Betul. Sebab apa namanya had umur tu dah macam orang kata kalau patah tangan dah lambat nak baik. Macam tu lah kan. Kalau luka atas jari ke apa kita tahu, dia dah susah nak elok lah macam tu. So had umur tu masih boleh lagi orang kata macam agak relevan. Cumanya bagi orang yang memang dah berkeluarga lah dia menjadi masalah. Berkeluarga dan ada penyakit. Itu saya nak highlightkan. Sebab umur-umur dalam dekat 30 start umur 30 penyakit dah banyak dah. Penyakit apa? 3 serangkai? 3 serangkai tu. 3 serangkai tu kita tahu. Itu belum lagi masuk migraine, gout lagi. Lepas tu GERD lah, muntah-muntah. Nak makan kena ikut time. Dia macam apa namanya masuk BKN pun tanya dah makan ubat kolesterol. Dah makan ubat ni ke apa dia ke. Dia masuk hospital lah. Nanti konsep lah jadi macam hospital nak kena ingatkan tu lah. Okay, faham. So macam mana Tuan Hakimi rasa untuk BKN sampai 35 ni apa pendapat? Saya macam tu lah. Macam saya lebih kepada tujuan sebenar, apa sasaran, apa matlamat asal dia lah. So kalau dari kuasa-kuasa yang diutarakan lah oleh Saudara Miza pun, benda tu satu yang something to ponder lah, kita nak kena ambil kira juga. Bagi syarikat, of course, kalau tiba staff kena hilang 3 bulan, memang sakit lah. Cuma kesesuaian tu, maksudnya dia ada kajian yang menyeluruh untuk certain, contohlah peringkat umur 35 ni mungkin dia tak sampai 3 bulan. Mungkin dipendekkan 2 minggu ke 2 minggu mungkin maksimum lah. Sebab matlamat asal dia adalah berbeza. Sebab kalau kita tengok, kalau contoh dia ambil kira selepas SPM kan, umur 17 sampai 35 ni ada 18 tahun. So kalau 18 tahun, perbezaan umur ni kita mungkin boleh pecahkan kepada 3. Dia yang baru habis sekolah, yang sedang bersekolah, yang baru kerja dan juga yang dah lama bekerja kan. Jadi mindset masing-masing pun sebenarnya dah berbeza, dia dah develop along the way. Jadi kalau nak disatukan sekali, dia agak sukar lah bagi saya untuk dapatkan satu hasil yang berkesan kepada pelaburan yang bakal dibuat lah. Sebab kan modelnya bagus, cuma bagi saya instead of buat benda tu selepas habis sekolah, macam saya cakap lah, dia di Jepun diterapkan semasa di sekolah. Jadi ni bukan ni dari segi pemerhatian saya yang saya tengok. Certain sekolah ni lebih-lebih lagi silibus ni lah. Dia terlalu menekankan Akademik. Bukan akademik, dia terlalu banyak benda nak disumbat kepada student ni. Jadi contohnya macam sekarang ni, even budak tadika pun dah start belajar sains, sains. Dia katanya nak beri pendedahan. Sekolah rendah belajar sejarah kan sekarang. Sekolah rendah pun ada. Memang cakap apa, silibus tu terlalu saya tak tahu dia apa yang cuba dikejar. Mungkin nak melahirkan masyarakat yang minda kelas pertama ke? Minda kelas pertama kan, yang ada pengetahuan yang banyak. Tapi dari segi kesesuaian tu lah, dia akan ada satu time yang kalau kita terlalu awal start, dia akan burn out di ujung-ujung. Burn out tu yang maksud saya adalah dia dah belajar subjek sains ni dah bagi sekolah rendah. So bila masuk sekolah menengah, dia dah burn out, dia hilang minat untuk subjek sains. Jadi bila hilang minat, dan boleh ditengok sendirilah daripada rata-rata yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun ada artikel bersurat khabar pun, kebanyakan mereka ni tak berminat untuk belajar, untuk sambung ke aliran sains. Betul. Adakah sebab
dah belajar sains tu terlalu lama. Dia terlalu burn out benda tu. Dia dah cakap apa nak kata benda tu berulang tak, tapi bila terlalu awal diberi pendedahan dan disumbatkan dengan macam-macam. Tapi lagi satu sebab ni, belajar sains pun tak menjamin peluang pekerjaan bila dah habis belajar. Itu sebab ramai juga orang tak nak sambung aliran sains ni bila masuk EU ke apa ke. Sebab diorang kata, contoh saya belajar kimia. Tapi bila keluar sebenarnya peluang pekerjaan kimia tu tak banyak. So last-last kita pun alih bidang, tukar bidang. Tapi orang lain yang junior-junior macam baik kita belajar benda yang dah terang-terang banyak peluang kerja. IT contohnya. So baik belajar IT, tak payah nak belajar kimia bio semua tu. Dia konsep pembelajaran pun macam sebelum ni sebenarnya IT yang diajar dekat Malaysia ni dia terkedepan sikit berbanding dengan peluang pekerjaan. Sebab dulu memang ada masalah lambakan student IT ni. Tapi sekarang dia jadi satu keperluan. Maksudnya lebih lagi kalau bidang tu melibatkan programming apa kan. Prom AI ke kan sekarang. Dia programming sebenarnya dah diajar dekat universiti yang ambil course yang semua awal. Tapi time tu peluang pekerjaan dia tak seimbang dengan peluang pekerjaan. Jadi bila kebanyakan orang kata, ini belajar IT tak ada masa depan ni. So dia tukar. Tiba IT naik, boom. Kurang orang yang ambil IT, jadi supply and demand tu tak sama. Dia akan ada satu zaman yang mana lambakan tu ada dan masa tu tak ada demand tu kerja. Dia contohlah sebelum ni engineering. Engineering dulu satu demand yang tinggi. Betul. Sekarang dah jadi Tak ada dah. lepas PKP apa semua dah jadi drop semua. Sekarang pula IT tengah naik. Dia memang akan ada satu fasa yang Kejap naik, kejap turun dah dia punya tu. So itu sebenarnya yang perlu diberi keutamaan lah. Maksudnya perancangan, maksudnya roadmap apa yang dia buat 5 tahun, 10 tahun, dia kena selaraskan education dan juga peluang pekerjaan ni. So berbalik kepada apa yang diperkatakan, kalau kita cerita lah pasal PLKN ni pun dari segi konsepnya tu memang bagi saya setuju lah untuk diadakan. Cuma perlu ada kajian mendalam lah. Sepatutnya modul-modul yang ada dalam tu dibawa masuk ke dalam sekolah ni, okay, yang mana jangan terlalu mengejar benda silibus apa, terlalu banyak benda yang kita nak belajar tapi end up tak membentuk manusia. Dia tak boleh dah catch up pun. Sebab dia tak sama semua kegunaan, semua student pun sekarang pun dia tak sama semua level. Okay? Jadi dia perlu ada kesesuaian lah. So saya perasan juga benda tu. Dia untuk sekolah yang campur semua tu dia ada satu kata apa, maksudnya campur ni lah. India, Cina, Melayu. Dia memang akan ada satu penyatuan tu lah. Tapi kalau macam sekolah agama apa semua kan dia kurang benda tu. So saya rasa macam modul yang PLKN tu pun boleh masuk juga semasa dalam institusi tu lah. Supaya lebih faham. Mungkin ada camp ke apa ke kan. Untuk tak perlu lama-lama lah. Mungkin seminggu kan. Cukup untuk satu camp yang bercampur dengan pelbagai kaum. Ke sebenarnya instead of kita nak start balik PLKN, kita patut terapkan macam apa yang Jepun buat. Mula daripada sekolah rendah, diorang dah kena buat semua benda tanpa harapkan makcik kantin, tanpa harapkan cleaner. Tapi itulah, bersedia ke Malaysia nak terapkan benda tu pula? Saya tak rasa ready aku. Saya simple je. Dia memang tak rasa ready sebab macam yang kita tahu, apa-apa adalah didikan mak bapak dulu. Mak ayah dulu. Macam mana? Contoh mungkin dulu kita dah biasa susah. Jadi lepas masa yang kita sekarang ni, okay, umur tahun 1994, 3, 2, 1, 1990, dia tak nak anak dia susah. Jadi dia manjakan anak dia. So dia, bila dah terlampau manja, dia akan jadi lahir generasi yang lemah lah. Benda tu. So dia kata macam, aku dulu sakit kena sebat. Aku dulu sakit kena itu dan kena ini. Tapi aku tak nak anak aku macam tu. So dia jadi terlampau protektif dan anak pun naik kepala. Naik tercah. Betul. So dari segi macam saya lebih kepada mungkin kita boleh kurangkan lah, boleh buat kajian macam mana nak mengurangkan bebanan sebenarnya. Bebanan. Kalau dicerita bebanan, student ni dari dulu lagi kecoh berat. Betul, berat semua tu. Tapi bila dibuat kajian, beratnya bertambah. Cuma tebal bukunya tu makin nipis lah. Tapi banyak buku pula sekarang ni. Dia macam banyak buku.
kalau dikumpulkan tu lagi berat daripada zaman dulu. Betul. Lagi satu, kejap BM, kejap BI teksnya. Dia sepatutnya satu polisi yang nak dibuat tu perlu diteruskan lah. Dia bagi saya tak ada masalah kalau nak buat English ke, buat Malay ke kan. Cuma dari segi penyusunan dan juga apa sebenarnya dia orang nak kejar. Kan, apa sebenarnya yang nak dikejar. Kalau darjah 1, darjah 3 pun dah kira main pecahan dan semua ni kan. Dia macam, saya tengok darjah 1 pun dah main kira duit. Dia memang bagus benda tu. Tapi dia perlu ada satu proses yang mana dia bukan hanya duduk dalam bilik darjah saja. Sebab dia dari dulu pun macam tu juga. Subjek ni duduk dalam bilik darjah. Time pendidikan jasmani je dia duduk di luar bilik darjah. So in between tu, dulu mungkin ada kelas muzik lah kan, kelas muzik, belajar main accordion. Sampai sekarang pun masih ada. Tapi benda tu sebenarnya dia mungkin membentuk kreativiti. Tapi dia tak membantu untuk jati diri. Nak membentuk jati diri ni apa-apa pun mesti kena ada selit unsur-unsur sejarah. Dia kena belajar berkenaan dengan sejarah. Mungkin kekangan masa dan silibus tu sendiri. Kalau silibus tu terlalu berat, terlalu banyak benda yang nak dicampakkan dalam satu benda. Jadi ruang untuk belajar benda lain tak ada. Macam sekarang pun budak-budak sekarang lagi dahsyat daripada dulu kan. Dulu kan ada nak pergi tuition lah apalah. Dan juga saya bersetujulah kalau anda kata saya sangat menyokong sekarang ni dah ada suara-suara yang mengatakan kembalikanlah UPSR kan, betul. PMR semua tu patut ada. Sepatutnya ada. Dia bukan untuk penilaian. Maksudnya dia sebenarnya untuk menilai tahap ni supaya kita boleh improve balik yang di bawah. Bukan nak kata mungkin dulu orang cakap ni kena hapuskan ni sebab nak kena orang cakap apa, tak nak bagi orang ni ada persaingan tak sihat dari segi akademik lah apalah kan. Tapi benda tu sebenarnya penting untuk penilaian seterusnya, peringkat seterusnya, supaya cikgu yang peringkat seterusnya tak mengeluh pula. Kan? Sebab dia tak ada penilaian apa, tiba-tiba dah naik. Itu masalah. Betul. Itu yang jadi masalah bila banyak yang diganti. Dulu SRP. Lepas tu tiba macam SPM, lepas tu PMR, PSR. Lepas tu tiba PT3 kan? PT3. Macam apa benda ni? Lepas tu PT3 tak ada lah. So zaman-zaman PMR, siapa yang ambil PMR, dia legend lah. PMR lagi. Bukan apa SPR? SPR lain. SPR Uni. Okay. So maksudnya kita macam dah sampai ke sepakat kat sini yang memang apa kena kaji balik kot PLKN, silibus sekolah-sekolah kita pun kena kaji balik. Sebab yelah apa, kita nak masyarakat minta kelas pertama tapi kita still masukkan itu. Kalau nak start umur 17 hingga 35 dah keras dah. Dia kata boleh tahu bulu dari rebungnya tu, dia dah bukan dari rebung dah. Dia agak lambat lah. 35 ni pun dah kata dah 3 suku jauh. 3 suku tapi cukup 5 tahun. Cukup 5 tahun dah 40, dah sakit dah banyak. Tapi orang kata boleh berubah lagi selagi belum umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun? Dia itu perubahan dari segi macam cakap, dia sedar antara dia sedar berkenaan, maksudnya fasa peralihan daripada muda hingga fikirkan kematian tu. Itu sebenarnya 40 tu. Dia nak berubah untuk kematian ke ataupun nak berterusan dengan apa yang dia buat sekarang. So kalau nak ubah pada awal. Ubah pada awal maksudnya daripada peringkat sekolah. Kalau nak perbanyakkan camp di peringkat sekolah, camp-camp yang berkonsep PLKN pun lebih bagus lah daripada konsep, daripada kita nak buat camp ataupun mengeluarkan kos untuk bila budaknya dah berumur 17 ke dah habis sekolah kan. Itu kita belum cerita lagi fasiliti PLKN yang dah lama tinggal. Yang dah jadi tak tahulah jadi apa. Masih ada lagi yang diselia dengan baik dan ditukar camp. Maksudnya ada terjaga lah. Tapi bagi saya agak kurang efektif kalau nak diwujudkan yang baru ataupun yalah, kalau betul nak buat kena ada plan jangka panjang lah. Contoh macam negara Korea, dia memang apa-apa pun dah berpuluh tahun benda yang macam tu dan diteruskan tanpa lawan sebab apa, tak ada bunyi-bunyi nak kena berhenti ke apa, tak ada. Ini
saya takut benda ni jadi salah satu cakap apa, hanya dibuat berdasarkan politikal. Hangat tahi ayam, lepas tu nanti stop balik. Politik dan pun bahaya juga. Betul. Dia bila ada influence politik dalam tu payah. Tapi kalau dia ada polisi, ada tujuan yang jelas, memang tak ada masalah pun untuk hitung, kita sokong. Yes. So saya rasa macam kita setuju, tapi perlu ada yang mendalam lagi lah. Sebab kalau tak dia akan jadi political punya movement macam PKN sebelum ni sebenarnya ada support daripada kerajaan, tapi bukan kerajaan, dari parti sebenarnya. So jadi problem lah. Lepas tu dia tukar parti yang lain, parti lain di kerajaan baru di-cut Pos. Faham, betul. Okay, itulah rasanya kita pun dah siapa kata sepakat dong kat sini. Okay, so kita punya episod podcast kali ni boleh kata itu sahaja. Sebelum kita berakhir, kita ada apa-apa sepatah dua kata nak bagi tahu kepada kita punya followers ke? Macam kok lah follower kita ni tengah tengok ni dapat PLKN ke nanti? So salah satu bagi saya lah, kalau kita boleh tengok sendiri lah, kita boleh tengok sendiri perbezaan. Okay? Perbezaan antara generasi tu memang gap tu dah berbeza. Dan juga kalau sebab macam kita pun ada boleh tengok sendiri, sebab saya pengalaman dulu di Jepun ada, jadi kita pun ada peluang untuk pergi ke sana. Okay? Of course, bawah cakap Jepun pun kita buat juga trip ke Jepun ni kan. So mungkin bila trip ke Jepun ni, siapa yang nak join, kita boleh pergi dan belajar sesuatu lah daripada negara Jepun. Okay? Betul. Tuan Mirza? Saya ringkas je. Kalau tentang PLKN untuk jati diri ni, dia sebenarnya tak perlu pergi mana-mana. Dia bermulakan diri sendiri lah. Diri sendiri tu yang kena ingat. Tak kisahlah kita ni umur berapa ke, dah dekat 30 ke, 35 ke, 40 sekalipun, kita kena bagi tahu kat diri kita sendiri yang negara Malaysia kita ni, kita yang ada tanggungjawab untuk jaga, bukan orang lain. Start daripada diri sendiri lah. Jangan nak menyalahkan orang lain. Oh, salah kerajaan. Oh, ni salah parti tu. Oh, ni salah orang ni lah. Oh, salah jiran. Jangan menyalahkan. Salahkan diri sendiri dulu lah. So, yang penting tanggungjawab diri sendiri tu kita kena buat, laksanakan untuk negara. Betul. Okay. Baik, terima kasih kita punya tetamu hari ni, Tuan Mirza dan juga Tuan Hazimi. Terima kasih. Okay, so jumpa dalam siri akan datang kot, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik. Nak kecil